Ustaz buat khas untuk rakan-rakan dalam kelas ni daripada kitab yang Ustaz belajar di Jordan suatu ketika dahulu, yang dikarang oleh Syekh daripada Iraq, Dr. Fadl Saleh As-Samirai, orang yang alim dalam bidang bahasa dia, dan akhirnya dia menjadi salah seorang tokoh bahasa sehingga dia boleh menerangkan bahasa-bahasa di dalam Quran yang sangat menarik dan sangat luar biasalah pada Ustaz. Dan kitab ni nama dia Lamasat Bayaniyah fi Nusus Minat Tanzil. Dekat poster ada nama kitab tu. Jadi kita akan menelusuri dan mengembara pada malam ini dengan kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang dan juga ruang untuk kita tadabbur surah Al-Fatihah pada malam ini. Rakan-rakan tadabbur yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut di dalam Al-Quran ni, ini ramai orang yang selalu terlepas pandang apabila dia berlumba-lumba, begitu teruja dan excited untuk menghafal Al-Quran, excited berlumba-lumba untuk menghabiskan bacaan Al-Quran sehingga dah tanya, awak dah berapa kali khatam pada bulan ni? Kemudian tanya lagi kawan lain, kamu dah berapa kali? Tanya anak kita, dah khatam belum bulan ni? Tidak ada salah kita bertanya begitu, namun kita berlumba ataupun tergesa-gesa untuk menghabiskan Al-Quran tanpa kita faham, tanpa kita memahami apa maksud yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Perkara ini pernah berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana malaikat dia mengajarkan baginda ayat Al-Quran dan Nabi bersegera untuk menghafal kerana dibimbangi takut baginda terlupa. Lalu Allah menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran yang berbunyi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu tergopoh-gapah untuk membaca, untuk menyebut, mengulang, sabar dulu. Sebab itu apabila kita nak membaca Al-Quran, kita perhatikan sebelum kita nak mula kepada tadabbur surah Al-Fatihah, kita terus langkah dan kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah menyebut dalam surah Muhammad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran. Bermaksud apakah kamu, kamu tidak mahu memahami Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Atau kamu manusia tak nak faham Al-Quran ke? Atau hati kamu itu telah terkunci mati? Ya, hati kamu itu telah terkunci mati, gelap. Jadi sukakah kita tanya balik, susah ke nak faham Quran ni sebenarnya? Lalu kita melihat Allah memberitahu dalam ayat yang lain, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Bermaksud Allah telah mudahkan Al-Quran untuk kita baca, langsung kita boleh fahami. Cuma kadang-kadang kita selalu membanding-bandingkan untuk berlumba-lumba, kita mengaji siapa lagi cepat habis, sehingga kita terlepas mutiara-mutiara dan juga intan berlian di setiap huruf dan di setiap abjad yang kita baca pada ayat Al-Quran tersebut. Sangat sayang rakan-rakan keluarga tadabbur Al-Quran sekalian. Sebab itu apabila malam ini Ustaz nak bawa kita ke satu pengembaraan, sebuah dimensi yang mungkin tuan-tuan ataupun puan-puan tidak pernah dengar, dan Ustaz akan dedahkan pada malam ini rahsia di sebalik bahasa Arab, keajaiban
yang Allah turunkan kepada manusia dan sekalian alam. Sebab tu Allah sebut dalam surah Yusuf, Inna anzalna al-Qur'an bilisanin Arabi. Minta maaf betulkah itu surah Yusuf tak sebut, Ustaz pun tak pasti, tapi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan lisan orang Arab, iaitu dengan bahasa Arab. Masya Allah. Dan Allah sebut juga dalam surah Yusuf, ini baru surah Yusuf, yang tadi bukan surah Yusuf. Surah Yusuf ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bermaksud, sesungguhnya Allah nak bagi tahu kepada kita, kepada manusia, akak-akak sekalian, dan kepada yang ingin mendapat dan merasai keajaiban bahasa Al-Quran. Allah kata, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Moga-moga kamu dapat berfikir. Moga-moga kamu dapat menggunakan akal untuk memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala ini yang cukup luar biasa, kerana setiap huruf Al-Quran boleh memberi dimensi dan geografi perspektif yang berbeza. Walaupun dengan satu huruf. Dan pada malam ini kita akan mulakan dengan tadabbur surah Al-Fatihah. Masya Allah. Itu adalah muqaddimah Ustaz pada malam ini, dan Ustaz harap permulaan ini dapat memberi satu gambaran baru bahawa selepas ini tidak perlu lagi kita teruja dan berbangga apabila kita boleh membaca Al-Quran khatam sehari sekali sebagai contoh, atau mungkin seminggu sekali, atau sebulan sekali. Ia bagus, teruskan jika kita mampu buat. Tetapi majulah selangkah lagi untuk kita memahami ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Kita tidak mahu menjadi seperti ahli kitab, yang mana Allah katakan mereka ni dapat kitab tapi mereka tidak faham. Mereka hanya membawa saja, kamasalil himari yahmilu asfara. Mereka seperti mana keldai, binatang keldai yang mana hanya membawa kitab tetapi tidak memahami, tidak faham pun. Sebab itulah mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka tak faham. Jadi kita tidak mahu berlaku seperti itu. Untuk itu pada malam ini Ustaz ucapkan tahniah kepada akak-akak dan rakan-rakan yang mana sertai kelas tadabbur. Jadi Ustaz sangat mengalu-alukan sekiranya pada minggu hadapan ada keluarga, ada sanak saudara, ada sahabat handai yang mana kita nak ajak mereka ni sama-sama memahami Al-Quran untuk sertai kelas tadabbur. Tuan-tuan, Ustaz nak bagi tahu mengajikonline.com memang kita tak tetapkan yuran sendiri. Betul, memang kita ada standard sebelum ini. Macam kelas di center sebelum ni 150 ke 180 seorang. Tetapi kerana kita nak membantu masyarakat dan mendidik mereka dekat dengan Al-Quran, maka yuran ni terserah. Berapa yang mampu, bismillah. Yang penting ayuh kita fahami kalam Tuhan ini. Moga-moga iman kita akan bertambah dan kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo kita masuk. Kita sudah membuka lembaran yang pertama, tuan-tuan. Ustaz dah bagi slide. Ustaz dah hantar ke dalam grup. Dan Ustaz ada bagi link di Telegram. Yang mana di Telegram itu seringkalilah Ustaz dan juga tim di mengajikonline.com ni kami update lah nota-nota Al-Quran untuk memberi peringatan kepada kita. Baik. Persoalan, kenapa surah Al-Fatihah yang Ustaz pilih? Ada banyak. Depan Ustaz ada kitab daripada surah-surah yang lain. Surah Yusuf, surah Isra, kemudian surah Hud dan banyak lagi surah-surah yang lain. Tetapi Ustaz memilih untuk mengupas surah Al-Fatihah kerana surah Al-Fatihah ini adalah penghulu kepada segala surah. Ummul Kitab ataupun Ummul Quran.
penghulu kepada Al-Quran ataupun ibu. Jadi segala isi kandungan apa sahaja yang ada di dalam surah Al-Fatihah, kita akan dapati penerangannya dalam surah yang berbaki dalam Al-Quran, berbaki lagi 113 surah. Dan Al-Fatihah adalah campur Al-Fatihah 114. Jadi kerana surah Al-Fatihah adalah penghulu segala surah di dalam Al-Quran, maka ia adalah lebih utama untuk kita memahami. Dan yang kedua adalah surah yang diulang-ulang dalam solat. Ustaz percaya surah Fatihah adalah surah yang mana kita sering baca dan of course kita akan baca dan pasti kita akan baca. Kerana baginda Rasulullah SAW menyebut dalam hadis riwayat Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Apa maksudnya? Maksud daripada hadis tersebut, tidak ada salat. Maksudnya solatnya tidak sah liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kepada mereka yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Maksudnya pembuka kepada kitab ataupun Al-Fatihah ini. Sebab itu dalil ini digunakan oleh majoriti ulama ataupun dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita amalkan di Malaysia sebagai dalil mengatakan Al-Fatihah itu adalah rukun dalam solat. Ustaz nak kongsi sedikit suatu Ustaz belajar di Jordan dulu. Kami mengaji kitab Al-Hidayah yang dikarang oleh Al-Marghinani, iaitu seorang kita panggil tokoh ataupun jagoh dalam mazhab Hanafi. Ustaz mendapat satu ilmu baru. Di dalam mazhab Hanafi, tidak menjadi satu rukun ataupun rukun untuk membaca surah Al-Fatihah. Kerana mereka berdalilkan Al-Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Jadi bacalah mana-mana ayat daripada Al-Quran, 3 ayat paling sedikit. Tetapi Masya Allah keluasan dalam fiqh agama Islam dan dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berijtihad dan majoriti ulama mengatakan rukun, wajib kita membaca Al-Fatihah. Dan itulah surah yang paling dekat yang kita dah ramai orang hafal. Jadi apalah guna kalau kita membaca, apalah guna kalau kita selalu sebut dan ulang-ulang berkali-kali, namun langsung kita tidak memahami. Jadi bila kita tidak faham ni, kita kena bertanya balik kepada ayat yang awal-awal Ustaz baca tadi. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah kamu tidak mahu memahami Al-Quran? Jadi bimbang kerana Allah sebut selepas itu, am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu ini telah terkunci mati. Hati kita telah rosak. Mungkin kerana terlalu banyak dosa. Jadi kita bimbang. Untuk itu kita akan memahami Al-Quran. Dan percayalah tuan-tuan, Al-Quran ini, Ustaz dalam semenjak 2 ni Ustaz banyak tengok video daripada Dr. Zakir Naik. Ustaz dah tengok video dia banyak kali. Tetapi Ustaz sering kali melihat untuk menambahkan iman dan merasakan keajaiban Al-Quran itu, bahawa Al-Quran ini adalah Last Testament. Kalau dalam Kristian dia kata dia ada Old Testament, New Testament, dan Al-Quran yang kita dapat ini adalah the Last Testament yang mana diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik. Ini surah Al-Fatihah. Ustaz lupa nak letak tadi surah supaya kita dapat tengok kat sini. Tuan-tuan boleh buka Quran masing-masing. Cuba buka surah Al-Fatihah. Ustaz nak tengok sekejap siapa dalam grup ni. Senyap je semua Masya Allah. Ustaz bukalah kat sini. Kita tengok dekat sini Okay. Ambil yang ni lah. Kita ambil surah Al-Fatihah. Tuan-tuan tengok. Dia baca apa? Saya kuatkan sikit. Alhamdulillah. Okey. Kalau kita baca penuh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermaksud segala puji Allah bagi
Tuhan sekalian alam. Ini topik yang kita akan bincang pada malam ni. Kita akan melihat keajaiban bahasa Arab yang boleh memberi kesan kepada hidup kita. Baik. Kita Ustaz nak tanya, hampa nak baca ke surah Al-Fatihah dulu sebelum kita mula? Kau nak Ustaz semak? Mulakan dengan hadis dulu. Baca. Silap nak pergi buka surah awal tu. Okey. Okey, silakan baca. Okey, Anis. Bila kita baca alham, dia tak ada alham. Dia kalau kita bunyi alham bermaksud dia seakan-akan ada qalqalah di sana. Bermaksud lantunan suara. Sebenarnya tidak ada lantunan suara di sana. Kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Okey. Tadi kan, baca sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Baca sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Okey. Okey. Cuba sebut. An'amta alaihim. An'am. Okey. Baik. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Kita bila sampai pada perkataan ghairil maghdu. Kita tak baca maghdu. Maghdu. Itu pun bunyi qalqalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdu. Betul. Itu betul. Maghdubi alaihim. Okey, betul. Masya-Allah. Baik. Jadi kita mula, aku rasa kita ambil seorang pun tak apa kot no. Nanti minggu depan kita bagi peluang kepada Kak Azizah kita untuk baca, Puan Linda masya-Allah. Puan Linda kita untuk baca kerana kelas kita pada malam ni adalah untuk kita tadabbur Al-Quran. Okey, baik. Jadi kita buka slide Ustaz balik So kita dah tengok ini adalah perkataan Alhamdu. Tuan-tuan, ya. Tak ada. Masya Allah. So macam tekan dah tadi. Kita apa? Dia yang penting define tu penting. Walaupun salah. Okey, baik ya. Kita mute balik. Ustaz besarkan sikit slide Ustaz. Ni macam nak buang. Bismillah. Okey. Kita dah buka tadi berkenaan dengan alhamdu. Alhamdu ni maksud dia apa? Bermaksud adalah segala puji. Okay, itu kita faham basic lah, kita pergi basic dulu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi dalam terjemahan ni, dalam bahasa Inggeris, all praise is for Allah, Lord of all worlds. Okey juga ayat Ustaz no. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah ini maksud dia apa? Segala puji.
Soalan Ustaz, apa beza antara alhamdu ni dan apa beza asyukru dan apa beza al-madhu? Okey, kita pergi untuk kita faham terjemahan dulu. Alhamdu ni segala puji lah, kita dah tahu. Syukur, asyukru, syukur lah kan? Ustaz cakap seorang pula. Bagi seorang ada seorang, Ustaz cakap seorang pula. Okey, syukru bermaksud syukur. Dan al-madhu juga bermaksud memuji. Ataupun kita boleh kata juga berkata-kata manis. Pujilah. Okey, baik. Persoalannya, apa beza di antara ketiga-tiga ni? Alhamdu, asyukru dan al-madhu. Dan Ustaz nak timbulkan persoalan juga. Kenapa Allah tak guna perkataan asyukru? Sedangkan kalau kita kata maksud dia sama, asyukru, tentu kita boleh kata asyukru lillahi rabbil alamin. Betul kan? Kita boleh kata juga. Ataupun kita boleh kata al-madhu lillahi rabbil alamin. Kerana kita maksudnya di akhir kita nak memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz Azhar Hanis boleh mute dulu. Ustaz Azhar, Ustaz cakap seorang je lah. Jadi Ustaz nak tanya, kenapa Allah memilih perkataan alhamdu sebagai word of Allah? Di sinilah datangnya persoalan untuk kita memahami keajaiban bahasa Arab. Jadi alhamdu ini Ustaz mulakan, kata orang Kedah, begin with the end in mind. Jadi Ustaz nak memberi gambaran kepada tuan-tuan bahawa alhamdu ni bermaksud syukur dan berterima kasih. Sebab bahasa Melayu dia tidak ada banyak sangat pilihan perkataan yang menggambarkan alhamdu itu. Dan syukur ni syukurlah. Thank you lah kot Ustaz. Faham macam tu lah. Thank you ni kan, syukur, alhamdulillah. Dan al-madhu ni dia adalah puji. Tetapi Allah memilih alhamdu. Okey. Untuk kita melihat perbandingan ni dalam bahasa Arab, dia ada adjektif, dia ada verb dan dia ada word. Word ni huruf. Betul Ustaz tulis? Lama tak mengaji bahasa Inggeris ni. Jadi dalam perkataan surah Fatihah ni Allah menggunakan perkataan adjektif, iaitu dia kata nama. Dia adalah perkataan. Dia tak mulakan dengan perbuatan. Sebab kita boleh kata juga alhamdu, kita boleh guna terjemahkan, contohlah dia kata yahmadu, sedang memuji. Kan? Persoalan kenapa Allah tak guna sedang memuji? Allah guna perkataan segala pujian. Dia bukan satu perbuatan. Dan Allah tak mulakan dengan perbuatan. Inilah persoalan yang kita akan kupas pada malam ini. So, kita akan mulakan dengan analisa kata nama terlebih dahulu. Dahulu, Masya Allah. Alhamdu ni, kalau kita melihat dalam kitab Lamasat Bayaniyah fi Nusus Minat Tanzil, bila kita kata alhamdu ni, dia adalah satu pujian ataupun satu kata nama atas segala nikmat yang kita dapat ataupun yang kita tidak dapat, di samping hadir rasa cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan yang Ustaz nak hadirin yang Allah Taala kasihi sekalian, kadang-kadang kita bila kita ditimpa musibah kan, ataupun kita bekerja, kita dapat rezeki sikit pada bulan ni. Kata kita berniaga, kita jadi ejen ataupun dropship pada mana-mana produk. Kemudian kita dapat rezeki tak seperti yang mana kita harapkan pada awal-awal. Biasanya orang yang beriman dia kata alhamdulillah, syukur. Walaupun dia tak dapat seperti mana dia dapat, tapi dapat sikit, alhamdulillah. Atau kadang-kadang dia dapat duit, dia beli hadiah untuk isteri dia, untuk anak dia, atau untuk orang yang dia sayang. Dalam perjalanan balik pulang, tiba-tiba kit yang dia belikan itu sebagai contoh terjatuh.
Masya Allah. Alhamdulillah. Tak apalah. Dia bersyukur juga. Allah Ta'ala bagi juga ruang untuk dia dapat menghargai ataupun dapat juga merasai rezeki untuk membeli tu. Ada orang tak dapat beli langsung. Tengok TV sedap saja. Ada orang dia dapat daripada satu kek tu dipotong 8, dia dapat satu. Alhamdulillah. Walaupun tak dapat semua. Jadi, bila kita puji ni, sebenarnya pujian ni kita nak puji apa? Kita nak puji kepada benda yang sifat sabar kita itu, kasih sayang, ilmu dan lain. Dia ada sifat itu. Kita puji. Dan kita akan puji kepada sesuatu benda yang bernyawa. Kita jarang bila kita nak memuji dengan hadir rasa kecintaan, hadir rasa penuh tawaduk ini kepada benda yang tidak bernyawa. Seperti tin, botol kosong, jarang. Sebab tu Alhamdulillah ni selalunya kepada satu nilai yang ada, yang hidup. Yang ada sentimental, yang ada interaksi dengan kita. Okay? Berbeza dengan madhu. Madhu ni kadang-kadang kita puji, kita sebut itu sekadar kita sebut saja. Contoh kita puji mah, kita puji kita sekadar menyatakan apa yang sifat dia yang itu saja. Sedangkan hakikatnya kita bukan niat nak memuji pun. Kita tak adalah rasa nak mengagungkan dan teruja sangat pun. Kita just, oh cantik Berlian ni. Kita sekadar itu saja. Dan tuan-tuan, untuk al-madhu ni, dia tidak berlaku, dia boleh jadi berlaku sebelum kita nak ihsan. Ihsan ni seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah SAW sebut, at-ta'budallah, kamu sembah kepada Allah, ka'annaka tarah, seperti mana kita melihat Allah, fa'innahu yarak, dan Allah juga melihat kamu. Jadi kadang-kadang ihsan itu berlaku, kadang-kadang benda tu dia berlaku sebelum ihsan, dan boleh jadi juga tanpa ada ihsan. Mungkin berlaku dengan hadirnya perasaan tawaduk kita kepada Allah, dan mungkin juga tidak hadir. Tetapi Alhamdulillah ini dia tidak berlaku melainkan dengan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa rendah diri, rasa tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, hasil ni, alhamdulillah ni dia terhasil daripada selepas berlaku kebaikan itu, kita memuji kepada Allah, ataupun selepas berlaku peristiwa, kalau tidak kebaikan pun peristiwa itu berlaku. Kalau madhu, pujian ini boleh jadi sebelum benda tu berlaku dan boleh jadi selepas itu. Contoh, Ustaz bagi satu peristiwa. Ada kala, contohlah, orang mai kat kita, dia makan chicken chop. Kita kata, ya Allah, sedapnya boleh makan, wajaknya kita, semua kan. Kadang-kadang kita nampak bagusnya, kadang contohlah, kita harap dia beli belanja kita, tapi dia tak beli, dia tak belanja pun. So, kita hanya kata, Masya Allah, terima kasih lah, mai makan tahun ni semua. Ataupun, Masya Allah, tahniah lah, boleh bagi keluarga makan semua. Kita puji. Tapi kadang-kadang puji itu, dia ada maksud di sebalik dia. Ada kala juga, kita melihat orang tu baik, orang tu bagus. Dia pernah buat kebaikan kepada kampung. Dia selalu bagi sedekah kepada masjid. Dan setiap amalan yang dia buat tu, orang nampak. Dan orang nampak ni sehingga orang pujilah, bagusnya dia ni, baiknya dia ni. Tahu tak tuan-tuan, baginda Rasulullah SAW, dia melarang orang untuk memuji. Sehingga kan baginda Rasulullah SAW disuruh siapa-siapa yang mana yang kuat memuji ni, bahasa orang mudah kita kata kuat kipas. Kuat kipas. Siapa yang kuat kipas ni? Ustaz ada rakan niaga. Ustaz ada buat satu perniagaan juga, madu sidir daripada Yaman. Dan ada rakan Ustaz, dia memang agak terlibat lah dengan politik. Agak terlibat lah dengan orang besar kenamaan ni. Dan untuk kita dapat apa-apa projek daripada orang besar dan kenamaan ni, Ustaz perhatilah, memang kena kuat kipas. Kadang-kadang benda tu kita nampak salah. Sebagai contoh, kita nampak dia buat salah. Dia
mencuri harta rakyat sebagai contoh. Tetapi kerana kita nak kena kipas dia, kita nak kena jaga periuk nasi kita, kita pun mengiyakan apa yang dia buat. Kita terpaksa bersetuju. Kerana apa? Kerana nak dapat projek. Kadang-kadang kita terpaksa belanja dulu, keluarkan duit. Kadang-kadang sampai terpaksa nak rasuah. Jadi, bila kadang-kadang orang main kita, orang puji tu, orang puji kadang-kadang dia tak ikhlas pun. Dia puji ni, sebab itu kita ni, Ustaz ada buat posterkan tips kita nak bahagia ni, ataupun SOP kebahagiaan ini, kita jangan mengharapkan pujian daripada orang. Nak orang puji kita cantik, nak puji orang kita lawa, nak puji apa terang mana. Muka cantik macam mana pun, akhirnya masuk dalam kubur tak pakai makeup pun. Nak orang puji kita ada harta banyak, boleh bersedekah. Harta kita banyak mana pun, sejauh mana banyak harta yang kita kumpul di atas muka bumi ini, apabila kita masuk ke dalam kubur, harta kita itu akan jadi milik orang lain. Bermaksud kita penat bekerja, kita penat cari harta, harta tu tak boleh masuk kubur pun, bahkan harta tu kita terpaksa bagi kat orang lain. Dan kita tak dapat apa-apa kebaikan daripada harta itu sewaktu kita dalam kubur. Alangkah ruginya. Hidup pun penat. Penat bekerja. Kadang-kadang diuji macam-macam. Tapi bila masuk kubur, kita tak dapat apa sebarang pun kebajikan. Sebab tu kita jangan harapkan pujian pada manusia. Orang yang selalu dia tidak bahagia ini, apabila dia sentiasa menantikan pujian daripada orang lain. Tunggu nak orang kata kita baik. Tunggu nak orang kata kita ni rajin. Tunggu orang nak kata kita ni soleh. Tunggu. Sehingga kadang-kadang kita nak jadi baik tu, orang puji kita untuk kita lagi semangat buat baik tu, tak sempat kita nak buat, kita mati dulu. Orang yang mana sentiasa mengharapkan pujian daripada orang ni, hidup mereka sentiasa akan stres. Kerana kalau manusia tak puji, dia tak dapat, dia akan sentiasa mencari. Bila tak dapat lagi, dia akan dah mula rasa runsing. Dia cari, dia nak lagi pujian manusia. Manusia tak puji dia. Dia akan makin stres. Dan dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang bahagia adalah dia akan cari apa yang Allah Taala suka. Apa yang Allah Taala redha. Apa yang Allah Taala cinta. Orang nak kata apa, terpulang, terserah. Suatu ketika dulu, Ustaz, ni cerita kisah benar. Suatu Ustaz di sekolah dulu, di sekolah Mata Mahmud. Ustaz ada ujian juga dalam hidup ni sebenarnya. Dan waktu tu Ustaz macam-macam lah diuji. Dan akhirnya Ustaz ada satu kata-kata yang pasal kata 5. Kata-kata tu dia main dalam Ustaz punya sanubari. Ataupun mungkin tingkatan 3 kot. Kalau tak salah Ustaz. Ustaz selalu tulis di mana-mana buku Ustaz adalah tiada teman sehebat Allah dan Rasulnya. So Ustaz punya redha, Ustaz punya pengharapan apa yang Ustaz buat adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang puji pun tidak melemahkan semangat kita. Orang tak puji pun tidak membuatkan kita rasa malas. Apabila kita meletakkan Allah dalam hidup kita, insya-Allah hidup kita akan lebih bahagia. Ingat, redha Allah adalah terletak apabila mana kita serah diri kita kepada Allah. Kebebasan yang sebenar apabila kita menyerahkan diri kepada Allah. Orang yang mana dia meletakkan harapan manusia, pujian manusia, hakikatnya dia tengah terpenjara. Dia rasa tidak bebas. Dia nak buat sesuatu, apabila orang tak puji, dia tak semangat. Dia terikat, dia terkongkong. Orang yang mana dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia rasa bebas. Dan itulah kedamaian. Itulah kebahagiaan. Saya suka kata-kata Dr. Zakir Naik dalam dia punya talk di hadapan khalayak. Masya Allah, berapa puluh ribu, ratus ribu orang hadir. Dia punya ceramah dia. Orang bertanya, orang bukan Islam, macam mana saya nak cari kedamaian? Rupanya Dr. Zakir Naik dia sebut, kedamaian, peace itu, yang kita carikan itu adalah berada dalam agama Islam dan kita berdekat dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Islam datang daripada perkataan salam, bermaksud sejahtera, bermaksud peace, kedamaian, kebahagiaan. Jadi orang yang mana nak cari bahagia, jangan cari pada manusia, cari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara visi yang Ustaz letak dalam
tim mengajikonline.com ni, rakan-rakan ustaz, staff ustaz, semua ustaz dah tanamkan mindset kita hidup berkhidmat kepada Al-Quran, kita bina kilang pahala di dunia, kemudian kita nak mati dan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu pun dia orang, ustaz tak perlu nak guide sangat dia orang punya time kerja. Semua bekerja ni untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz puji ke ustaz tak puji ke daripada tak kerja-kerja yang sama. Okey, baik. Ustaz akan teruskan untuk kita tadabbur selanjutnya. Ini alhamdulillah. Ustaz, kita sebenarnya ada banyak gila perbezaan antara alhamdu dan juga al-madhu. Kali ini Ustaz nak bawa sedikit alhamdu dengan asyukru. Apa beza dia? Sedangkan kita nampak lebih kurang je, tak ada beza pun. Tuan-tuan, perhatikan. Apabila Allah menyebut perkataan alhamdu, pujian itu dia lebih bersifat syumul, sempurna, atau mungkin istilah bahagian kita panggil universal, pada nikmat yang dia dapat, sama ada nikmat itu dapat kepada kita ataupun dapat selain daripada kita. Maksudnya orang lain dapat hadiah cabutan bertuah. Ada orang kita tengok sesetengah keluarga yang diuji, Ustaz tengok, apabila mereka berkahwin, mereka tidak dikurniakan zuriat. Itu satu ujian kepada mungkin Anis tak kahwin lagi, ataupun mungkin akak-akak yang mana dah pernah nampak, ialah pengalaman banyak, Masya Allah. Apabila kita melihat setengah orang keluarga diuji mendapat suami yang mungkin kurang daripada segi akhlak dan sikap dia, ataupun mungkin akhlak bagus, keluarga isteri solehah, baik-baik, Masya Allah. Keluarga mertua pun kedua-dua pihaknya baik, Masya Allah. Tetapi Allah uji mereka dengan tidak kurniakan zuriat. Allah tak bagi. Dan Masya Allah, orang yang beriman, dia akan bersyukur. Macam mana cara orang beriman dia memandang apa yang berlaku, ujian yang ditimpakan kepada dia, adalah dengan dia membayangkan begini. Orang beriman ni dia akan melihat sudut baik daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut sewaktu malaikat Jibril, malaikat, peristiwa ini dirakamkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika mana jin ataupun iblis diminta tunduk kepada Adam. Waktu tu Allah menciptakan Adam. Kemudian malaikat bertanya, bila Allah nak jadikan dia khalifah, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu nak jadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan nanti mereka akan menumpahkan darah? Mereka tidak akan taat. Kita tak akan taat. Kita akan tumpahkan darah. Kita akan saling bermusuhan. Lalu Allah membalas kepada satu pertanyaan yang daripada sekolah menengah lagi, daripada Matat Mahmud, tingkatan 4 dan 5 saya pegang sampai sekarang, adalah ucapan Allah ini dalam Al-Quran. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. A'lamu, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. A'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, aku ada sebab kenapa aku memilih. Dan reason itu aku tahu kenapa. Yang kamu tidak tahu dan tidak sampai ilmu dia. Jadi Masya Allah, kadang-kadang apa musibah yang berlaku tu kita kena mencari hikmah. Dan hikmah itu dicari, bukan hikmah itu dinanti. Apabila orang beriman ditimpa dengan ujian, Masya Allah, dia akan bersangka baik dengan takdir. Dia akan berdamai dengan takdir. Baru hidup akan datang dengan kedamaian. Orang beriman, contoh tadi kawan adalah rakan ustaz, dia tidak mendapat zuriat, tetapi mereka bahagia. Kerana setengah orang beriman, dia percaya Allah tidak menzalimi. Allah tidak akan menganiayai mereka yang sujud rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis no.
yang mana jahat gila, nak menentang Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah. Namun apabila iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia dan umat Nabi Adam, ni iblis yang jahat gila ni, pun Allah Taala terima doa iblis tu atau permintaan iblis tu untuk menyesatkan manusia. Takkan kita yang semayang, takkan yang kita mengaji Al-Quran pun Allah tak dengar, Allah tak terima. Tentu Allah tak nak terima. Sebab tu kita kena yakin. Nabi SAW sebut dalam hadis, ana inda dhanni abdi bi, dalam satu hadis kursi, bermaksud Allah kata, sesungguhnya aku ini adalah seperti mana sangkaan hamba-Ku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka kebaikan akan datang. Jadi apabila kawan kita yang mana tidak digunakan zuriat tersebut, dia memikirkan hikmah, dia mencurikan hikmah. Mungkin sekiranya dia mendapat zuriatnya itu akan membawa musibah kepada agama. Atau sekiranya zuriat yang dia lahir ke dunia, maka dia akan menjadi liability kepada ibu dan ayah sewaktu mereka di dalam kubur. Tulisan nak habis dah. Masya Allah. Ada berapa lagi? 10% lagi. 14 minit lagi. Tak apalah. Sebab ustaz punya rumah ni elektrik ada masalah sikit. Dia macam ada shock kat mana, tak tahu. Tak apalah. Ustaz habislah sikit lagi ya. Jadi begitulah orang beriman, apabila dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melihat kebaikan je. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita jangan melihat musibah di dunia ini menggunakan mata lalat. Yang mana mata lalat ini kita akan sentiasa mencari keburukan, mencari najis-najis, kotoran-kotoran yang berada di bawah. Tetapi lihatlah segala ujian dan cabaran dalam hidup kita menggunakan mata lebah yang Allah sebut dalam surah An-Nahl, surah lebah, ataupun menggunakan mata helang, di mana kita terbang tinggi melihat dengan skop yang lebih besar. Lebah melihat kebaikan-kebaikan je. Sebab tu lebah ni dia ambil pollen tu, dia ambil bunga-bunga tu yang bagus-bagus saja. Dia tak ambil yang tak elok untuk menghasilkan satu cecair penawar yang berwarna emas daripada syurga. Jadi kalau kita melihat musibah itu dengan mata kesyukuran, insya-Allah, alhamdulillah, ujian kita dapat itu baik ataupun untuk kita akan tetap bersangka baik dan kita akan tetap tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang tokoh tafsir yang berada di Azhar, dia kata, iza akhadallahu minka, kalau Allah Ta'ala dia ambil sesuatu daripada kamu, iza akhadallahu minka ma lam tatawaqqa daya'ah, yang kamu tidak jangka akan kehilangan dia, maka yakinlah bahawa Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang kamu tidak jangka untuk memilikinya. Ustaz ulang Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, iza akhazallah, kalau Allah Ta'ala ambil orang yang kamu sayang, harta yang penat lelah kamu cari, pernah ni kerja sebulan, tak ada apa-apa, tolong kawan, buat macam-macam, dia buat tak tahu dia ignore, siap tikam belakang. Iza akhazallahu minka, jika Allah Ta'ala ambil sesuatu daripada kamu, malam tatawaqqa', yang kamu tak jangka, daya'ah, akan hilang. Kata Syekh Mutawalli, fasawfa yu'tika ma lam tatawaqqa' tamliku, Allah Ta'ala akan gantikan sesuatu yang kamu tidak jangka untuk memilikinya. Maka kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kunci kebahagiaan. Orang yang mana selalu melihat keburukan dan benda yang dia tidak dapat, dia akan sentiasa sedih, duka cita selama hidup dia. Jadi untuk jadi orang yang beriman, tidak semestinya kaya dan tidak semestinya miskin dan tidak semestinya berjawatan dan berharta, selagi mana kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah tu Tuhan kita, Allah tu sahabat kita. Maka siapakah musuh kita?
Kalau Tuhan kita adalah hamba Allah yang kaya, mengapa kita perlu takut kepada kemiskinan? InsyaAllah Allah Ta'ala akan jaga kita. Jadi memandangkan bateri Ustaz pun dah nak kena baca tahlil yang nampak gaya tu. Sebab elektrik Ustaz ini dah masalah sikit. Semalam pun Ustaz kena tidak nak kat homestay. Sebab rumah dah masalah elektrik, kat mana shop pun tak tahu. Ini orang datang repair tapi tak apa. Bilik Ustaz ada masalah sikit. Jadi Ustaz harap boleh buka lah mikrofon masing-masing. Ustaz dah nak khatimah dah. Kan? InsyaAllah kalau tidak ada aral, Ustaz akan sambungkan tadabbur sesi kita pada minggu hadapan. Untuk sambung lagi, kita mencari hikmah. Bila kita baca surah ni, kita jangan baca saja. Faham? Syukur Allah, alhamdulillah. Ujian baik, ujian buruk, alhamdulillah. Allah takkan zalimi aku. Tapi kalau Allah tak syukur ni, orang bagi duit, baru ucap terima kasih. Anis bagi duit kat Ustaz, banyak yuran. Alhamdulillah dia bayar. Tiba-tiba dia bagi kat Ustaz 1,000. Masya Allah, alhamdulillah. Contoh, kan? Dapat, kita terima kasih. Tapi Ustaz tengok, Allah, Anis bayar RM1 kat Ustaz. Contoh. Allah. Jadi kita nak terima kasih lah. Terima kasih lah. Tapi maksudnya, dapat baru kita ucap. Tak ada Ustaz ucap, Anis, terima kasih. Kak Azizah, terima kasih Kak Azizah. Siapa yang terima kasih Ustaz? Saja terima kasih. Siapa Ustaz ni pening bah. Kan? Kita jarang. Tapi kita kata alhamdulillah. Sebab tu kita sunat kita tahmid. Allah tintong-tintong dah bateri Ustaz ni pun. Sebab kalau Ustaz cucuk ni, blackout terus ni. Jadi nak katanya kepada tuan-tuan, insya-Allah kita sambung minggu depan. Nak katanya bila kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Allah bagi apa alhamdulillah. Kita kadang-kadang bangun pagi tu kita pujilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oksigen kita tak kena bayar. Tangan kita tak kena sewa. Hakikatnya semua ni milik Allah. Ustaz belanja satu lagu lah sebelum kita tutup. Seminit. Hujan dah. Alhamdulillah. Itulah. Itu kata Hujan Rahmat. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Jadi kita sedarlah, kita semua benda ni milik Allah. Nak bangga terang mana? Masuk tanah, jadi kat tu juga. Dan ingatlah, kegembiraan kita adalah apabila kita dapat masuk syurga. Jadi syurga ni ada tempat orang yang sentiasa bersyukur, sentiasa orang yang gembira, sentiasa orang berterima kasih kepada Allah. Jadi bila baca alhamdulillah, pujilah Allah atas apa yang kita dapat. Bersyukurlah atas kebahagiaan walaupun kita pernah rasa. Ustaz ada banyak hadis yang Ustaz nak kongsikan. InsyaAllah Ustaz akan bawa pada kelas minggu hadapan. Dan sebelum Ustaz tangguh, ada lagi 7% lagi tak habis kita cakap. Ada nak tanya apa-apa tak? Ya, sila. Saya dah bawa penonton tadi Ustaz mohon halal dia punya Boleh. halal dia punya pelajaran. Boleh. Ustaz tak ada masalah. Nanti saya kasi mas 9 minit juga dengan dia Ustaz. Boleh kan? Boleh. Mengaji online ni satu Ustaz memang tak tetapkan yuran dan Ustaz open kepada semua. Cuma yuran tu sebab ada komitmen lah. Tak maulah mai keluar kan. Bila ada komitmen ni dia rasa kelas malam ni saya kena cancelkan jadual lain. Saya tak boleh buat benda lain. Yuran tu untuk komitmen saja sebenarnya. Kalau online yang Ustaz supaya kami dapat sediakan apa yang pasal mau jadi sertifikat. Ustaz ini boleh share pun ke Ustaz nanti? Boleh bah kalau kau.